Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, Suruhan Sarawak berpotensi menjadi pusat tarikan pelancongan baru. Perinciannya kita langsung saja bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Serian mempunyai potensi dibangunkan sebagai mini New Zealand dalam tempoh 7 tahun lagi. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata dengan kepelbagaian suku kaum dan keindahan alam semula jadinya, ia mampu dieksploitasi menjadi pusat tarikan pelancongan baharu Malaysia. Satu, situ ada landscape, gunung ganang ada. Nombor dua, situ ada sungai. Nombor tiganya ada culture. New Zealandnya ada Maori culture. Situ ada culture sendiri, khususnya masyarakat Badayu dan juga masyarakat yang lain di Serian. Ada hot spring. Keempatnya, tarikannya ada, masuklah hot spring. Borneo Height actually part of Serian. Bagi menyokong pembangunannya, perkhidmatan Autonomous Rapid Transit ART kelak akan diperluaskan sehingga ke daerah terbabit. Premier Sarawak bercakap kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat koordinasi pembangunan di Serian hari ini. Beliau optimis dengan agenda itu, Serian dijangka mampu menyumbang 1.4 bilion ringgit keluaran dalam negeri GDP berbanding kini hanya 600 juta ringgit. Apabila kita ada flight kelak ke Zampur, we can bring in tourists to Kuching, dan kat Kuchingnya pergi Serian lah. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan setakat Oktober lepas, sejumlah 33 projek fizikal telah siap dari 80 projek yang diperuntukkan di seluruh Serian. Manakala selebih 58% lagi masih dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Ia melibatkan projek bernilai 368 juta ringgit selain menaik taraf sistem bekalan air bersih menelan kos 1.03 bilion ringgit. Institut Integriti Malaysia telah dilantik sebagai perunding kepada sistem pengurusan anti rasuah Majlis Bandaraya Miri bagi membolehkan MBM terus berdaya maju, berintegriti dan menjadi contoh kepada pihak berkuasa tempatan di Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya berkata, ini sejajar dengan gagasan Malaysia Madani untuk menzahirkan komitmen kerajaan membudayakan integriti dan tata kelola bukan saja di sektor awam, malah merangkumi sektor korporat dan masyarakat keseluruhan. Beliau percaya dengan sambutan Hari Integriti Nasional 2023 bertemakan Building Miri Smart City with Integrity sinonim dengan integriti citra Malaysia Madani juga menyambut seruan Kerajaan Sarawak dalam memartabatkan budaya berintegriti dan menjayakan sambutan Bulan Integriti dengan pengisian penuh dedikasi dan berilmu. Beliau berucap menyempurnakan Bulan Integriti MBM 2023 dan melancarkan Miri Smart City Blueprint di Miri. Beliau memuji kesungguhan MBM terus berusaha memartabatkan budaya berintegriti tinggi dalam kalangan warga MBM serta masyarakat setempat selaras untuk menjadikan Miri sebuah bandaraya pintar yang mampan berdaya huni sesuai untuk didiami dan direalisasikan dengan penggunaan teknologi pintar selaras dengan Sarawak Ekonomi Digital 2030. Ujarnya usaha pencegahan rasuah bukan mudah dan ianya memerlukan komitmen tinggi daripada pihak pengurusan atasan, ahli majlis dan penggunaan pelbagai kaedah kreatif dan inovatif selari dengan perkembangan semasa. Beliau juga menyatakan agar program keselamatan data dan cyber security diperhebatkan lagi selari dengan pembangunan Miri Smart City serta matlamat MBM dan aspirasi Kerajaan Negeri Sarawak ke arah negeri maju tercapai secara holistik. Para mahasiswa perlu bersedia untuk berfikiran terbuka dan tidak tertumpu kepada satu ideologi sahaja. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai, yakin negara memerlukan mahasiswa yang bersifat global bagi menilai hala tuju negara yang cemerlang. Tambahnya, seseorang mahasiswa tidak seharusnya hanya menyerlah dalam sesuatu bidang sahaja, namun sebaliknya perlu seimbang dari segi akademik, kemahiran sasiah, bersifat kepimpinan tinggi untuk memastikan mereka berupaya menembusi pasaran kerja.
Datuk Dr. Anwar berucap demikian pada Majlis Apresiasi Gemilang Mahasiswa Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Megah di Deta Putra UNIMAS Kota Semerahan. Program tersebut merupakan acara tahunan anugerah kecemerlangan yang dianjurkan Majlis Perwakilan Pelajar. Sebanyak 23 anugerah dalam pelbagai kategori dianugerahkan kepada para pelajar yang mencapai kecemerlangan dalam pelbagai bidang di peringkat universiti, kebangsaan dan antarabangsa. Baik, Majlis Anugerah Kewartawanan Kenyalang 2023 yang dinanti-nantikan oleh para wartawan di Sarawak akan diadakan pada 24 November 2023 di salah sebuah hotel terkemuka di Miri. Anugerah Kewartawanan Kenyalang KJA 2023 yang bertemakan batik pada tahun ini mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dengan 353 penyertaan daripada media di seluruh Sarawak. Presiden Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSGA Andy Jong Wan Jun dalam kenyataan media memaklumkan penyertaan ini termasuk 79 penyertaan dalam bahasa Melayu, 76 penyertaan dalam bahasa Cina, 74 penyertaan dalam bahasa Inggeris, 33 penyertaan dalam bahasa Iban, 66 penyertaan dalam kategori penyiaran dan 25 penyertaan dalam kategori pertandingan gambar. KJA 2023 menawarkan hadiah wang tunai berjumlah RM250,000 dan sebanyak 11 kategori kekal dipertandingkan termasuk Anugerah Premier Sarawak. Antara kategori yang dipertandingkan ialah Anugerah Kewartawanan bagi Rencana dan Penulisan Berita, Anugerah Laporan Berita, Anugerah Berita Sukan, Anugerah Ekonomi Digital, Anugerah Kewartawanan Penyiaran, Anugerah Kewartawanan Kesejahteraan Komuniti, Anugerah Laporan Kelestarian, Anugerah Laporan Ekonomi dan Perniagaan, Anugerah Kewartawanan Foto dan Anugerah Esei Foto. Sejak tahun 2015, Kerajaan Sarawak telah menjadi penaja utama selain barisan penaja emas iaitu Petronas, Shell dan Sarawak Energy Berhad SEB dengan masing-masing menyumbang RM50,000. Sementara itu, Ahli Jawatan Kuasa Kenyalang Journalism Awards telah menerima sumbangan daripada Kerajaan Sarawak berjumlah RM100,000 sebagai hadiah wang tunai bagi Anugerah Kewartawanan Kenyalang 2023. Sukan perpaduan melibatkan Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet akan diadakan pada 18 dan 19 November 2023 ini. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ia merupakan cadangan daripada pihak KBS untuk dilaksanakan buat pertama kalinya bagi menjalin persaudaraan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Beliau memberitahu sukan berkenaan melibatkan barisan menteri termasuk pegawai kanan dalam Kementerian Peringkat Persekutuan dan Sarawak yang akan menyambut dan turut serta dalam acara-acara sukan yang telah dipersetujui bersama. Beliau berkata demikian dalam sidang media mesyuarat penyelarasan sukan perpaduan MySet dan KBS di Kuching. Katanya lagi, penganjuran sukan perpaduan berkenaan akan menjadikan sukan sebagai elemen perpaduan dan membudayakan sukan sebagai satu gaya hidup di samping mengeratkan silaturahim antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh. Lebih 500 pengunjung hadir memeriahkan konsert amal Reminiscence of Roses anjuran The Lions Club of Kuching One Earth malam tadi. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Sem berkata, konsert amal ini bertujuan untuk mengumpul dana bagi Pusat Dialisis Persatuan Divine Will Kuching, sebuah organisasi yang komited membantu pesakit buah pinggang yang memerlukan hemodialisis. Beliau memuji usaha kelab tersebut yang mengadakan program berhibur sambil beramal agar dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang penyayang di bandaraya ini dengan membantu golongan yang memerlukan. Konsert yang julung kali diadakan ini menyasarkan kutipan dana berjumlah RM150,000. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM pada konsert amal Reminiscence of Roses di Kuching malam tadi. Konsert itu membawa hadirin ke era keemasan lagu dan tarian Shanghai dari tahun 1930-an hingga 1960-an dengan menampilkan persembahan penyanyi soprano tempatan terkenal Wendy Yong bersama kumpulan pemuzik dan penari yang berbakat. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Bumar, terima kasih.